pengembala kambing, kemudian Nabi bercakap pasal jantung. Sebabnya nak bagi benda-benda syubhat ni dia boleh mengganggu manusia, dia boleh menyesatkan manusia, sedang zahirnya dia berasa dia betul. Tu bahaya benda-benda syubhat. Kalau benda-benda syahwat maksiat ni, memang dia tahu benda tu haram, memang dia tahu main judi haram, memang dia tahu pelacuran haram, memang dia tahu, dan semua orang tahu perkara-perkara yang mungkar, rasuah, K-pop ke dan sebagainya. Ini semua adalah haram. Semua orang tahu benda ni haram. Adapun apa yang berlaku contoh di zaman Ali bin Abi Talib, golongan yang bangkit mengkafirkan Ali, Muawiyah dan semua sahabat-sahabat Nabi yang lain, golongan Khawarij nama mereka. Mereka membaca ayat Al-Quran. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan apa dia? Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Muawiyah, Ali, hampa tak guna hukum Allah untuk menyelesaikan permasalahan hampa semua ni kafir. Ali kata apa? Kalimatul haq urida bihal batil. Perkataan yang benar tetapi mereka menginginkan maksud yang batil. Betul dah sumber tu Al-Quran. Mana ni? Berhenti lagi. Bismillah. Mana? Okey. Bismillah. Betul dah sumber mereka sumber daripada Al-Quranul Karim. Tepat. Okey, no problem. Akan tetapi, ni saat ni sangkut Nabi pusing putar balik Nabi. Okey. Sumber mereka daripada Al-Quranul Karim. Betul, tepat. Tapi kaedah mereka faham, mereka terperangkap dalam syubhat. Faham tak betul? Yang sampai boleh mengkafirkan sahabat Nabi. Macam tu jugalah sahabat-sahabat sekalian. Boleh tak Fitri? Boleh. Fitri pegang tadi pun boleh. Ni apa ni? Masya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebab tu Nabi buat permisalan. Benda-benda yang syubhat ini seolah-olah digambarkan seperti jantung. Jantung selamat, kita bebas daripada syubhat, selamatlah anggota badan kita yang lain. Tapi kalau jantung bermasalah, kita dihinggap dengan syubhat, maka rosak anggota badan kita yang lain. Sebab syubhat boleh membawa manusia kepada benda-benda yang haram. Sebab tu kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan syubhat, dia telah menyelamatkan maruahnya dan agamanya. Yang ini bukan benda kecil kalau kita tinggalkan syubhat. Kemudian seterusnya yang ketujuh, anna fasada zahir dalilun ala fasadil batin. Sesungguhnya kerosakan anggota luaran merupakan dalil kepada rosaknya anggota dalaman. Maksudnya bila orang tu kena stroke, dia katakan dia sakit jantung, nampak okey dia, pum kena jatuh stroke, tak boleh bergerak, sengit badan sebelah. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahawasanya rosak dia di mana? Dalam. Rosaknya luaran, dalil rosaknya dalaman. Sebab tu rosaknya golongan Khawarij, rosaknya golongan Syiah. Kita tengok depa sembahyang atas batu, tak batu Karbala tu semua. Batu tu tanah yang dimampatkan daripada Karbala. Cara depa solat, rosaknya cara depa solat, rosaknya cara mereka amalan. Kerana apa? Kerana akidah mereka rosak. Akidah mereka rosak. Sebab tu kita kena perbetulkan dalaman kita, kena perbetulkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kefahaman kita tentang agama kita. Baru kita akan bertindak dengan tindakan yang betul. Bila tidak ada usaha untuk memperbetulkan akidah kita, kefahaman kita tentang agama, tindakan kita tak akan betul. Ini dia maksudnya. Kemudian lagi yang ke-8 yang terakhir, anna fi ittiqa'i syubhat muhafazatu al-insani ala dihi min an-naqsi wa 'irdihi min al-'aib. Maksudnya sesungguhnya meninggalkan syubhat itu dapat menjaga manusia daripada kekurangan dalam agamanya dan daripada keaiban pada maruahnya. Ini seperti yang telah saya nyatakan tadi. Jadi ini 8 poin penting berkenaan dengan hadis An-Nu'man ibn Bashir tentang halal itu jelas dan haram itu jelas, dan keduanya, di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Siapa yang tinggal benda syubhat, dia akan menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Siapa yang terperangkap dalam syubhat, dia akan terperangkap dalam benda yang haram. Kemudian Nabi datangkan permisalan yang hissi, yang kita dapat rasakan dan lihat dengan panca indera kita, iaitu Nabi buat permisalan
dua permisalan. Satu permisalan Nabi SAW buat pengembala kambing dengan kawasan larangan. Satu lagi permisalan Nabi SAW buat jantung yang berada di dalam badan manusia. Baik jantung, baik anggota luaran. Rosak jantung, rosak anggota luaran. Wallahu a'lam. Fadhal hadis seterusnya. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Tertulis dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, yakni penguasa dan pemerintah, dan kaum muslimin seluruhnya yang rakyat. Hadis riwayat Muslim. Bismillah. Hadis yang ketujuh. Sahabat-sahabat dikasihi dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh, qala al-musannif rahimahullah, Syekh Hamdul Masin Al-Abbad hafizahullah berkata, mimma yustafadu minal hadis. Antara faedah-faedah penting daripada hadis ini. Pertama, ada 5 semua. Pertama, bayanu 'idham sya'ni an-nasihati wa 'azim manzilatiha min ad-din. Wa 'azim manzilatiha min ad-din. Yaitu menjelaskan tentang besarnya kedudukan nasihat dan besarnya kedudukan nasihat di sisi agama. Sahabat-sahabat sekalian, hadis ni pasal nasihat. Hadis ni pasal kedudukan nasihat. Sebelum kita nak jelaskan lagi, apa dia nasihat? Kata ahli ilmu yang diartikan dengan nasihat, iradatul khairi lil mansuh. Iradatul khairi lil mansuh, iaitu menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Itu maksud nasihat. Yakni kita sampai kepada dia, tujuan kita nak kebaikan daripada, nak kebaikan untuk dia, bukan nak keburukan. Yakni bila katakan kebaikan di sini, kebaikan yang syar'i. Kita tak boleh kata, ni aku nak nasihat hang ni. Nasihat apa? Nak nasihat hang bagaimana cara hang nak curi. Nak nasihat hang kaedah-kaedah macam mana cara hang nak tak hadir ke kelas tapi pensyarah rasa macam hang ada dalam kelas. Macam mana cara hang nak nasihat macam hang, macam mana cara hang nak buat kad tu bagi boleh masuk kelas dia pakai kad. Dia kehadiran dia kira tas enggo. Tangan. Tak ambil kehadiran. Oh, syok. Ada orang dia kata dia boleh guna kad, pakai kad kawan dia tolong touch dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini, sahabat-sahabat, itu bukan nasihat. Sebab nasihat dalam agama adalah menginginkan kebaikan yang syar'i bagi orang yang dinasihati. Maka itu dinamakan sebagai nasihat. Sebab tu Nabi menghubungkan langsung ad-dinu an-nasihah. Agama itu merujuk kepada Islam adalah nasihat. Asal agama adalah nasihat. Okey, jadi kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang menggambarkan kedudukan nasihat di dalam Islam. Kalau kita tengok dalam hadis yang lain. Sana. Gatal. Baju tebal. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Kata Nabi di dalam hadis yang lain, haqqul muslim 'alal muslim sit. Tugas, tanggungjawab seorang muslim ke atas saudaranya ada 6. Antara yang 6 tu kata Nabi, idzastansahaka fansahhu. Bila dia minta nasihat kepada kamu, bagilah nasihat kepada dia. Maknanya nasihat bukan benda kecil. Dalam suratul Asri, surah Al-Asr, apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq, dan orang yang seringkali mewasiatkan untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan seringkali mewasiatkan untuk kesabaran. Maksudnya di sini orang yang bagi nasihat, orang yang bagi teguran untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Itu maksud nasihat dan itu kedudukan nasihat di dalam Islam.
Dan kalau kita tengok banyak hadis Nabi tentang nasihat, kaedah Nabi bagi nasihat, apa yang Nabi utamakan dalam nasihat, keutamaan yang Nabi berikan. Nak cakap apa dulu kalau nak nasihati orang? Tengok orang tu badan dia penuh tatu, kemudian dia pakai tangkal. Kemudian dia minum arak. Nak tengok apa dulu? Nak tengok arak dulu ke tatu dulu ke tangkal dulu? Tangkal dulu. Pasal tangkal adalah akidah. Itu contoh tu. Itu cara kita nak nasihati. Termasuk juga sebahagian daripada cara menasihati ataupun termasuk daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda munkar, adalah dengan cara nasihat. Jadi nasihat ada kedudukan yang tersendiri di dalam Islam. Kemudian yang kedua, bayanu liman takun nasihah. Penjelasan tentang kepada siapa nasihat itu dilakukan. Pertama sekali kata Nabi, bila sahabat tanya untuk siapa nasihat, apa kata Nabi? Lillah, kepada Allah. Adakah kita nasihat kepada Allah? Tak, kita bukan nasihat kepada Allah. Kita nasihat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang diartikan dengan kepada Allah di sini juga boleh dijelaskan apabila Allah sebut di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, kalau kamu tolong Allah, Allah akan bantu kamu. Kita nak tolong, kita boleh tolong Allah ke? Tak, maksudnya kita menolong agama Allah. Jadi bila Nabi kata nasihat itu untuk Allah, bererti untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, untuk kitabnya, yakni Al-Quranul Karim, yakni menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran, untuk mengikuti perintah Al-Quran agar memberikan nasihat kepada manusia. Itu dia maksudnya. Dan juga wali rasulihi, untuk rasulnya, yakni bererti memberi nasihat itu bertujuan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kerana menyambung apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sebab Nabi telah menyampaikan agama kepada kita, kita bertanggungjawab untuk pindahkan apa yang Nabi sampaikan itu kepada masyarakat di luar sana. Itu untuk Rasul. Kemudian wali a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin Islam dan untuk manusia umumnya. Di sini Nabi membezakan nasihat antara nasihat kepada pemimpin-pemimpin Islam dengan nasihat kepada orang-orang awam. Nampak sahabat-sahabat sekalian? Okey. Yang ketiga, al-hathu 'ala an-nasihati fil khamsil madhkurah fil hadis. Seruan yang sangat-sangat kepada menasihati pada 5 perkara yang telah dijelaskan di dalam hadis. Kita dah nyatakan tadi. Keempat, hirsus sahabati ala ma'rifati umurid din wa dhalika bi su'alihim liman takun nasihah. Kesungguhan sahabat Nabi untuk mengetahui tentang agama. Cuba tengok bila Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama tu adalah nasihat. Sahabat nak tahu kesungguhan depa nak tahu tentang agama. Ya Rasulullah, liman? Sebab tu dia bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tu? Maknanya menggambarkan kesungguhan sahabat Nabi untuk mengetahui tentang agama. Kita, apa bukti kesungguhan kita untuk mengetahui tentang agama? Di mana kesediaan kita? Di mana masa yang kita ruangkan untuk mengetahui tentang agama dengan lebih luas? Mana masa yang kita peruntukkan tiap-tiap hari? Mana masa kita? Adakah kita lebih peruntukkan masa kita untuk berhibur, berseronok, makan, jogging, naik basikal, futsal, bola? Ataupun kita peruntukkan masa kita satu hari ada 1, 2, 3 jam untuk kita mengenal agama kita? Sikap sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in perlu dicontohi. Dan yang kelima, in anna ad-dina yutlaqu 'ala al-amal likaunihi samman nasihatu dina. Ini menunjukkan, sesungguhnya menunjukkan agama juga boleh dikategorikan sebagai amalan. Kerana itu dinamakan agama itu, dinamakan nasihat itu sebagai agama. Maknanya di sini bila kita nak katakan agama, agama bukan hanya dengan niat, agama bukan hanya dengan kitab, tetapi agama itu juga adalah tindakan amalan. Maka bila kita katakan, bila Nabi kata agama itu adalah nasihat, berarti gerakan menasihati itu merupakan amalan, salah satu daripada cabang-cabang agama. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana penjelasan pengertian iman
iman di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, bab pada menyatakan iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Melengkapkan perkataan iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Apa dia perkataan? Perkataan lisan dan perkataan hati. Apa itu perbuatan? Perbuatan hati seperti mengharapkan, seperti benci, seperti cinta, dengan perbuatan anggota badan yang mempraktikkan. Nasihat dia ada belaka. Dia ada niat, mesti nasihat kerana Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan yang syar'i bagi orang yang dinasihati. Hati mau clear. Nasihat apa yang kita nak sampai? Perkataan kita bertindak, lisan yang kita nak sampai nasihat. Mesti yang syar'i, kita kena ada ilmu tentangnya. Nasihat juga perlu kepada tindakan. Bergerak kita, mencari, memperuntukkan masa. Juga berbentuk amal perbuatan. Jadi sebab tu dinamakan, disebut sebagai agama, disebut agama itu adalah nasihat. Nasihat digambarkan sebagai agama. Wallahu a'lam. Seterusnya hadis yang ke-8. Sama. Bagi cukup 10. Okey, sikit sikit saya kita sama sikit. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tiada berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul, ini utusan Allah, mendirikan solat dan membayar zakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillah. Jadi ini seterusnya hadis yang ke-8, hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tadi hadis Tamim Ad-Dari Abu Al-Qayyah. Hadis ini merupakan hadis asas yang penting dalam Islam juga, berkaitan dengan syahadah, berkaitan dengan etika berdakwah, keutamaan yang perlu diberikan dalam berdakwah. Sahabat-sahabat sekalian, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan mimma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang boleh dipetik daripada hadis ini ada 7 faedah. Pertama kata beliau, al-amru bil muqatalati ila husul syahadatain was salati waz zakah, iaitu perintah agar berperang untuk menghasilkan persaksian pada 2 kalimah syahadah, salat dan juga zakat. Sebagaimana kata Nabi di awal hadis, kata Muadz bin Jabal, kata Ibnu Umar di awal hadis, umirtu an uqatilan nas. Kata Nabi di awal hadis, aku diperintah untuk memerangi manusia. Tapi kita kena faham, sahabat-sahabat sekalian, bahawasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperintah untuk memerangi manusia, memerangi dalam hal keadaan sekiranya berlaku penolakan terhadap amalan-amalan ini. Bukan kira buka perang tak. Dakwah perlu disampaikan. Sebab tu orang kata Islam tertegak melalui pedang, semata-mata tidak. Sebab tu Nabi SAW utuskan surat kepada Maharaja Rom, Maharaja Parsi, Hercules. Hantar surat dulu. Surat apa? Dakwah. Aslim taslam. Hang peluk Islam, hang selamat. Itu yang Nabi SAW tuliskan. Surat diutuskan, hantar pergi.
Lepas tu kalau tak ni, baru kita hantar tentera habis. Maknanya mula-mula sekali bukan kira nak perang saja. Sebab Islam tak suka kepada tumpah darah. Islam suka kepada meminimumkan kemudaratan yang berlaku. Bukan nak cari perang. Bukan saja-saja nak pergi perang. Tak. Mendahulukan kemaslahatan yang lebih utama. Keamanan ditentukan. Keamanan yang diinginkan. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana di dalam Al-Quran, seringkali disebut tentang negara yang aman. Kita tak mau negara yang dipenuhi dengan ketakutan. Dalam surah Al-Quraisy contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka makanan di saat mereka lapar. Ini Allah sebut tentang kepada golongan-golongan orang-orang Arab jahiliyah di Makkah. Allah berikan kepada mereka ruang dan peluang untuk mereka bermusafir walaupun musim panas, musim sejuk. Boleh bermusafir. Dan Allah berikan kepada mereka makan ketika mana mereka lapar. Dan wa amanahum min khauf, dan Allah yang amankan mereka daripada ketakutan. Maknanya antara ciri negara-negara yang aman, bebas daripada ketakutan. Tak ada ketakutan. Jadi itu prinsip Islam. Islam nak negara aman, bukan nak negara perang. Tak. Islam tak mau negara perang. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi perintah untuk berperang bukan mengatakan perang itu didahulukan, dakwah asas didahulukan. Sebab tu Nabi hantar Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dakwah sampaikan Islam. Sebab tu Nabi utuskan surat-surat, bahkan ada dalam buku-buku sirah, buku-buku sejarah, surat-surat Nabi SAW yang Nabi utuskan kepada pemerintah-pemerintah, raja-raja, menyeru mereka kepada Islam. Kemudian kalau tak berjaya juga, baru perang. Kalau mereka menjawab dengan jawapan-jawapan yang tidak sepatutnya, perang. Kalau tidak, mereka mengutuskan delegasi mereka bertemu dengan Nabi. Seperti mana datang delegasi daripada Najran, Kristian, bertemu dengan Nabi, berbicara, bermesyuarah dengan Nabi di dalam Masjid Nabawi. Seperti mana datang golongan-golongan Kristian, bermubahalah dengan Nabi dalam isu Trinity, 3 dalam 1. Sehingga turun firman Allah, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Bila masing-masing menegakkan hujah masing-masing, setelah dijelaskan kepada mereka ilmu, Nabi dah jelaskan dah, Allah satu, Allah esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Depa nak kata 3 dalam 1 juga. Nabi kata tak apa. Nabi kata okey, panggil. Allah kata dalam Al-Quran, Allah perintah, mimma lima akan min faqul ta'alu nad'u abna'ana. Okey, jom panggil anak-anak kita. Wa abna'akum, abna'ana wa abna'akum, anak-anak kita, anak-anak kami dan anak-anak kamu. Mai. Wa nisa'ana wa nisa'akum, bini-bini kamu, wanita-wanita kamu, dan bini-bini kami, wanita-wanita kami. Thumma nabtahil, kemudian marilah kita bermubahalah. Dengan cara yang bagaimana? Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita menjadikan laknat Allah bagi pendusta-pendusta. Nampak? Itu cara Nabi berdakwah. Bukan perang dulu, bukan kira pi. Perang, perang. Tak, jangan salah faham hadis ini. Kena perlu lihat hadis-hadis yang lain. Wallahu a'lam. Okey. Maknanya untuk memastikan syahadah itu tertegak, salat dan zakat. Kemudian yang kedua, itlaqul fi'li 'alal qaul. Liqaulihi fa idza fa'alu dhalik wa mimma dzukira qablahu asy-syahadatan wa huma qaul. Menetapkan bahawasanya menetapkan perbuatan itu ataupun menetapkan fi'il, menggambarkan perbuatan itu daripada perkataan, menggambarkan perbuatan itu sebagai perkataan. Okey, maksudnya di sini bila Nabi sebut fa idza fa'alu dzalik, tengoklah ini kita di sini dalam hadis ni, kita tengoklah hadis ni. Kita di sini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu pensuruh Allah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan perkara tersebut. Syahadah ni lakukan apa? Syahadah ni sebut kan al-qaul. Tapi Nabi SAW mengitlaqkan,
memutlakkan penggunaan kalimah perbuatan itu, sedang Nabi juga memaksudkan perkataan perbuatan itu adalah perkataan. Sebab syahadah adalah perkataan, salat adalah perkataan dan perbuatan, zakat adalah perbuatan. Maknanya perkataan, fi'il, fa'al, fa'alu ni merangkumi perkataan sekali. Perkataan fa'ala ni maksudnya perbuatan, tetapi dia juga merangkumi maksud perkataan. Okey, tu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, isbatul hisab 'ala al-a'mal yaumil qiyamah. Menetapkan bahawasanya wujudnya perhitungan ke atas amalan di hari akhirat kelak. Apabila kata Nabi SAW, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, penentuan tentang amalan manusia ini, penentuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita tak payah kira lah catatan kita. Aku buat apa hari ni, dosa pahala aku semua nak kira satu. Dosa orang tu apa, tak payah kira. Semua ni perhitungannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia duk sibuk duk kira dosa orang, buat apa? Kira amalan aku cukup tak lagi, apa dosa yang aku buat untuk aku tinggalkan. Okey, seterusnya yang keempat, anna man imtana'a an daf'i zakah qutil ala man'iha hatta yuaddiha. Barang siapa yang melarang, yang terlarang daripada membayar zakat, diperangi dia kerana larangannya sehingga dia membayar zakat. Yakni orang tak mau bayar zakat, harus diperanginya. Dulu zaman, kalau dilihat dalam sejarah, dalam Sahih Bukhari, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi orang yang tak bayar zakat. Mani'uz zakah. Tak bayar, dan bahkan tak bayar, bukan takat tak bayar, dia larang orang lain bayar zakat. Maka diperangi mereka ini. Dan Abu Bakar tidak membezakan antara hukum zakat dengan salat. Ketegasan Abu Bakar digeruni Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sedang Umar berpendapat dan berpandangan, tak payahlah perangi depa. Depa bukan sampai ke tahap halal darah lagi. Tapi Abu Bakar kata, Abu Bakar menyebut hadis ini, dan Abu Bakar mengatakan bahawasanya aku tidak bezakan salat dengan zakat. Bila Nabi kata di dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perbezaan antara kita dan juga golongan-golongan kafir ini adalah salat. Barang siapa yang tinggalkan salat maka dia adalah kufur, maka begitu juga zakat. Okey. Kemudian yang kelima, anna man adhara al-islam qubila minhu wukila amru batinihi ila Allah. Wukila amra batinihi ila Allah. Sesiapa yang menzahirkan Islam, dia kata dia Islam, maka kita terima. Isu dalaman dia kita serah kepada Allah. Hal ini berlaku pada sahabat Nabi yang bernama Usamah ibn Zaid, yang mana dia dalam satu peperangan melihat orang kafir yang menetak dan membunuh umat Islam. Jadi dia pergi serang orang kafir ni, dia jatuhkan orang kafir ni, lalu dia mengangkat pedangnya. Lalu si kafir ini berkata, la ilaha illallah. Dia masuk Islam. Dia kata, aku Islam, la ilaha illallah. Kata Usamah bin Zaid, engkau bohong. Engkau sebutkan Islam, engkau sebut la ilaha illallah kerana engkau takutkan pedangku. Maka Usamah pancung dah, bunuh dah. Kemudian Usamah bin Zaid balik ceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Nabi marah Usamah bin Zaid. Nabi berkata kepada Usamah, afala syaqaqta an qalbi, mengapa tidak engkau belah dadanya dan lihat isi kandungan hatinya. Maknanya amalan hati kita tak boleh hukum orang. Apa yang hati buat tak boleh hukum orang. Niat tak boleh dihukum. Keikhlasan kita tak tahu. Tak ikhlas pun kita tak tahu. Jadi kita hanya hukum zahir, tak boleh hukum niat dia. Itu diajar oleh Nabi SAW. Hadis ini mengajar kepada kita bahawasanya fa idza fa'alu dhalik, sekiranya mereka buat benda-benda ni, yakni salat, tunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Sucilah mereka daripada, terselamatlah mereka daripadaku darah mereka, harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam. Dan dalam riwayat yang lain disebut, inna amwalakum wa a'radakum, sesungguhnya harta benda kamu, wa dima'akum, dan juga maruah kamu, dan juga darah kamu, haram,
Maksud haram itu haram dicemari. Tak boleh kita mengambil ataupun menzalimi teman kita, sahabat kita, menumpahkan darahnya ataupun mengambil harta bendanya tanpa hak dan kemudian menjatuhkan maruahnya tanpa hak. Bila sebut tanpa hak ni, dengan cara yang tak boleh, dengan cara yang salah. Kalau dia buat salah pun tak boleh mengaibkan dia. Kalau sekiranya dia buat salah pun kita tak boleh membunuhnya, menumpahkan darahnya, bergantung pada kesalahannya. Jadi tindakan sendiri tak boleh ambil. Ini Islam larang. Kalau dia dah baik, sahabat-sahabat sekalian, kita serah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keikhlasannya. Jangan mudah untuk kita menghukum manusia lain. Kemudian yang ketujuh, bayanu 'izami sya'ni as-salati waz-zakati was-salatu haqqul badan waz-zakatu haqqul mal. Menjelaskan tentang kedudukan salat dan zakat. Salat adalah tugas dan tanggungjawab badan. Zakat adalah tugas dan tanggungjawab harta. Dua benda ni, tanggungjawab badan dan tanggungjawab harta. Az-zakah was-salah. Wallahu a'lam. Selesai hadis ini. Kita ambil satu hadis yang ke-9. Nak bagi 10 kat ni. Ini kena 10 sepatutnya ni. Tidak tak habis kita ni hadis. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah Abu Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang aku larang bagi kalian atau yang Yahudi, dan apa sahaja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, bismillah. Hadis ini hadis yang bagus ni, sahabat-sahabat sekalian. Semua hadis ni bagus. Cuma dia memberikan satu perkara yang dekat dengan kehidupan seharian kita berkenaan dengan larangan Nabi dan arahan Nabi. Hadis yang ke-9, hadis Abu Hurairah, yang mana nama Abu Hurairah adalah Abdul Rahman ibn Sakhar radhiyallahu taala an. Sahabat-sahabat yang dikasihi dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah berkata, mimma yustafadu min al-hadith, faedah-faedah daripada hadis ini. Pertama sekali, wujubu tarki kulli ma harramahu Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wajib meninggalkan semua perkara yang Allah dan Rasul haramkan. Apa yang Allah dan Rasul haramkan wajib tinggalkan kesemuanya. Dalil dia hadis ini, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang telah aku larang kalian daripadanya maka tinggalkanlah. Kita mungkin kata ni Rasul larang, Allah tak larang pun. Kata Allah di dalam Al-Quran, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dalam surah An-Nisa, barang siapa yang mentaati Rasul maka dia dikategorikan sebagai mentaati Allah. Maka apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Bukan sama status. Mana boleh sama status? Allah adalah Tuhan, pencipta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama dari sudut sumber hukum. Sumber hukum. Kita tak kata Quran dengan hadis sama status. Al-Quran kalamullah, status kemuliaannya lebih tinggi. Tapi dari sudut sumber berhukum, kita tak boleh kata aku nak Quran saja, lepas tu dulu baru hadis. Quran dulu semua. Tak boleh. Mesti dikombinasikan, mesti dimanfaatkan sumber hukum tu kedua-duanya serentak. Nak faham Quran, mesti kena melalui hadis. Sekiranya perlu penjelasan daripada hadis. Hadis sumber rujukan bagi Al-Quran. Perlu dikombinasikan dan tak boleh sama sekali diasingkan. Okey.
Kemudian yang kedua, wujubul ityani bi kulli ma aujabahu Allah wa rasuluh. Wajib mendatangi, yakni melakukan apa saja yang Allah dan Rasul wajib, yang Rasul tuntut. Sama seperti peristiwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana dia melarang, dia menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang la'anallah al-washimat wal mustawshimah wal wasilah wal mutawasilah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang bertatu dan tukang pencacah tatu. Allah laknat wanita yang menyambung rambutnya dan tukang sambung rambut tersebut. Maka dengarlah hadis ini seorang wanita. Seorang wanita ini berkata kepada Ibn Mas'ud, "Wahai Ibn Mas'ud, aku tak pernah mendengar, aku tak pernah menemui hadis seperti ini, perkataan seperti ini di dalam Al-Quranul Karim." Kemudian kata Ibn Mas'ud, hang balik, hang buka, cek tengok Quran dulu habis. Dia balik, dia cek, dia tak jumpa juga ayat yang habaq kata tatu tu haram. Tukang cacah tatu tu Allah laknat juga. Tak ada. Penyambung rambut dan bagi tukang sambung rambut, tak ada pun disebut di dalam Al-Quran. Allah laknat mereka. Dia kata kepada Ibn Mas'ud, "Wallahi qad fatahtu ma baina hadai duffatai." Demi Allah, aku dah buka dari sesuatu yang berada di antara dua kulit ini. Yakni Quran lah. Tak jumpa. Ibn Mas'ud berkata kepada dia, "Cuba kamu cari firman